Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Intan Syafiqah. So, hari ni saya nak menceritakan tentang depression dan anxiety. Dua perkara ni adalah perkara yang sangat berbeza. So, untuk depression dipanggil kemurungan, manakala anxiety dipanggil kegelisahan. So, dekat sini kita dah boleh tengok dua perkara yang berbeza, iaitu kemurungan dan kegelisahan. Mesti korang tertanya-tanya, apa beza kemurungan dan kegelisahan? Kemurungan ataupun depression adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga. Ataupun seseorang itu boleh menjadi cepat marah serta kehilangan minat dalam aktiviti seharian. Contohlah, dia ni minat untuk belajar, tapi tiba-tiba satu hari tu dia rasa dah tak nak belajar. Dah macam, aku give up nak belajar, aku dah penat nak belajar. Itu tanda-tanda ataupun dipanggil simptom depression. Simptom-simptom seperti cepat marah, penat yang berpanjangan, menangis seharian, tiada minat dalam belajar ataupun tak minat dalam kehidupan seharian, dia berlarutan sehingga 2 minggu. Depression ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, tak kira umur, tak kira perempuan lelaki dan tak kira apa-apa keadaan pun. Kalau macam lelaki tu sedih yang berpanjangan, penat, yang tiba-tiba penat, tak buat apa pun penat. So, dia mungkin dikategorikan sebagai depression. Antara contoh lain, depression adalah kehilangan minat dalam aktiviti yang menyeronokkan sebelumnya. Contohlah, korang ni suka main bola sepak. So, bila satu hari tu member ajak pergi main bola. So, korang macam malas hari ni. Dia bukan satu hari. Dia macam dia macam boleh jadi berminggu-minggu. Korang macam penat tanpa hala tuju. So, dijadikan cerita, dia adalah kehilangan minat dalam aktiviti yang selalu kita buat. Depression ni ada juga tahap-tahap dia. Maksudnya, tahap rendah, sederhana dan tahap tinggi ataupun tahap kritikal. So, untuk tahap kritikal ni, simptom dia sangat berbahaya. Antara simptomnya adalah bunuh diri, rasa perasaan tidak berharga, rasa putus asa dan rasa tidak berdaya dalam apa-apa keadaan. Mindset dia orang rasa macam nak mati je. Tak nak buat apa-apa, rasa macam mati tu adalah jalannya. Okey, untuk anxiety pula adalah kebimbangan ataupun kegelisahan. Dia ada satu benda yang sama, tapi dalam keadaan berbeza. Anxiety ni boleh juga dijadikan risau yang berpanjangan, bimbang tentang masa hadapan. Dia macam fikir more tu hadapan. Dia macam overthink benda yang dia boleh buat, tapi dia rasa mindset dia tak boleh. Mindset dia letak dia keadaan yang tak boleh, sedangkan dia boleh. Contohnya, final exam, dia boleh score, tapi overthinking dia cakap dia tak boleh. Dia akan gagal, dia akan kena repeat, dia akan kena buang. Itu mindset orang yang anxiety. Ada certain orang, bila dia menghidap anxiety, masalah yang difikirkan ataupun kegelisahan yang ada kat dalam diri dia tak mudah untuk pergi. Macam contoh, dia fikirkan masa depan dia, tak mudah benda tu dia nak lepaskan. Sebab apa? Sebab benda tu adalah benda yang selalu dia fikirkan. Benda tu yang ada di dalam mindset dia orang. Setiap orang yang mengalami anxiety ni, dia berlainan simptom. Dia boleh dikategorikan sebagai simptom yang teruk, simptom yang normal, simptom yang medium. Boleh dikategorikan seperti itu. Ada juga sesetengah penghidap anxiety ni, dia akan rasa nak lari dari masalah dia, pening, pengsan, sakit perut. Yang lagi ketara adalah shaking, jantung berdegup laju. Masalah anxiety dan depression tak dapat diselesaikan atau kata lain dihapuskan. Tapi kita boleh mengurangkan simptom-simptom yang ada kat dalam diri diorang. Selain itu, kita sebagai kawan yang ada kawan
yang menghidap anxiety, kita boleh memberikan telinga dan bahu untuk diorang. Sebab kadang-kadang orang depression dan anxiety ni, diorang memerlukan orang untuk mendengar masalah diorang. Diorang tak nak korang memberi langkah penyelesaian, tapi diorang nak korang dengar sahaja apa yang diorang rasa, apa yang diorang hadap. Tapi korang jangan judge diorang. Contoh, kalau penghidap anxiety dan depression ni cakap, aku rasa aku nak bunuh diri lah, dan korang pun judge cakap, kau bodoh buat macam ni. Tak boleh macam tu. Sebab benda tu akan buatkan penghidap anxiety dan depression ni rasa macam, aku bodoh, aku memang bodoh. So, benda tu yang menyebabkan diorang makin nak buat. Dan last kali adalah kita sebagai kawan, kita kena perhatikan sekeliling kita. Kita kena perhatikan orang yang rapat dengan kita. Contohnya member kita. Kita kena perhatikan perangai dia macam mana. Contoh, dia perangai sebelum ni gelak-gelak, happy-happy. Tapi satu hari dia tiba-tiba berubah. Sedih, dia berubah menangis. Kita memang tak boleh nak selesaikan masalah yang dihadap. Tapi at least kita ada untuk support diorang. So itu sahaja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada penghidap anxiety dan depression ataupun rakan-rakan yang merasakan diri dia tak tahu adakah aku ni penghidap depression ataupun anxiety. Semoga bermanfaat. Bye-bye. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming.